Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam PKPD kepada semua rakan-rakan yang menjalani pengawasan di AUDK daerah di dalam Kuala Lumpur. Jadi saya Rafiuddin bin Abdul Rauf, merupakan pegawai pemulihan AUDK Wilayah Persatuan Kuala Lumpur. Jadi pada hari ini saya ingin berkongsi sedikit perkongsian berkenaan dengan program psikososial kita yang diberi tajuk pencegahan relapse, di mana kita akan membincangkan tajuk di bawah pencegahan relapse ni, iaitu menjaga diri sendiri. Okey, kalau kita tengok secara umumnya dalam topik menjaga diri sendiri ni, kita sebagai manusia kita mestilah menjaga diri sendiri kita. Okey, even walaupun haiwan sendiri pun dia memang ada keinginan untuk menjaga diri sendiri dari segi bahaya dan juga benda-benda lain lah yang mengancam ya. Okey, contohnya dari segi kita dalam konteks kita sebagai penagih ataupun bekas penagih kita menjaga diri sendiri ini adalah sangat penting lah. Mana kita tahu menjaga diri sendiri ini ia dapat meningkatkan kita punya penghargaan kepada diri kita. Okey, salah satu perkara yang kita boleh lakukan untuk membantu kepulihan ialah dengan meningkatkan penghargaan ke diri kita. Okey, bagi klien-klien kita lah. Okey, penagihan klien mungkin disebabkan penghargaan ke diri itu adalah sangat rendah. Okey, contohnya klien dia merasa kurang puas hati dan merasakan kehidupan mereka kurang bermakna. Ini akan menurunkan penghargaan ke diri mereka dan mengakibatkan penagihan tu berterusan. Okey, apa yang saya cakap kat sini adalah contohnya dari segi kita menjaga diri sendiri, dia terbahagi kepada dua lah. Satu dari segi fizikal, kita menjaga diri kita secara fizikal, dan satu lagi kita menjaga diri kita secara kerohanian. Okey, kita bincangkan secara fizikal ni. Mana kita tahu dari segi fizikal, kita sebagai klien ataupun sebagai manusia biasa, kita menjaga diri sendiri kita dari segi fizikal adalah mengutamakan kesihatan kita, menjaga kesihatan. Kedua, kita menjaga kebersihan. Secara automatiknya jika kita dapat menjaga kedua-dua benda ni, dia akan meningkatkan kita punya penghargaan ke diri kita. Okey, contoh kalau kita bagi contoh yang mudah lah, kalau tuan-tuan dan puan yang terlibat dalam penagihan ni kan, kalau kita dalam keadaan yang tidak kemas kan, compang-camping, yang tidak menjaga kebersihan diri kita, jadi bila kita berjalan di luar, orang akan pandang kita, oh dia adalah penagih, ini mesti penagih ni kan, ini mesti gelandangan ni. Jadi itu yang membuatkan diri kita down lah. Okey, sama juga dengan dari segi kesihatan, kita tidak menjaga kesihatan kan, tengok kadang-kadang kaki berbalut kan, jadi orang akan pandang kita, oh dia akan pandang benda yang lain lah pada kita kan. Okey, itulah pentingnya kita menjaga diri kita dari segi fizikal, daripada segi kesihatan dan juga dari segi kita punya kebersihan. Benda ni penting untuk kita kekal pulih ni. Pandangan daripada orang lain tu memang amat penting lah. Yang contoh kebersihan tu lah kan, bila orang tengok kita bersih, jadi orang akan selesa dengan kita. Bila kita potong, so orang tak akan selesa dengan kita. Bila orang selesa dengan kita, itu akan meningkatkan lagi kita punya penghargaan ke diri. Okay, penghargaan ke diri ni adalah penghargaan kepada kita. Kita adalah satu jiwa di dalam badan kita. Jadi badan kita juga memerlukan penghargaan. Penghargaan itu yang dinamakan penghargaan ke diri. Okey, keduanya adalah penghargaan yang ada di sudut kerohanian. Okey, seperti kita maklum, kalau kerohanian ni kita mendekatkan diri kepada Yang Maha Esa lah, tak kisah agama mana pun, mendekatkan diri dengan Tuhan. Daripada situ kita tahu kita dapat ketenangan. Itu juga adalah penghargaan kepada diri kita. Okey,
bagaimana untuk mengekalkan kepulihan dengan penghargaan diri inilah. Seperti yang kita tahu, uh, ada orang dia banyak membuat perubahan dalam kehidupan mereka dan berjaya. Akan tetapi bagi kebanyakan orang, perubahan diri yang besar yang dilakukan satu demi satu dalam satu tempoh itu adalah lebih baik. Maksudnya secara berperingkat. Kadang-kadang ada orang dia melakukan perubahan tu secara drastik. Bila drastik tu dia akan down, dia akan jatuh. Jadi eloklah kita melakukan, kita fokus satu demi satu. Kalau tak dapat daripada segi kerohanian, kan, contoh tak pandai, nak kurang ilmu agama, jadi kita fokus dulu kepada fizikal. Kita menjaga kesihatan kita, kan, kita menjaga kebersihan diri kita. Daripada situlah kita mula perlahan-lahan dan kita mulakan seterusnya dengan kita pergi belajar ke apa, kan. So kita akan dapatlah dari segi penghargaan diri kerohanian tu. Okey. Daripada segi penghargaan diri ni kita kenal pasti aspek kehidupan yang perlu diubah. Contohnya sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan kenal pasti tengok diri sendiri. Adakah kita menjaga diri sendiri kita? Adakah kita cukup kemas? Adakah kita cukup menjaga kesihatan kita? Di zaman-zaman pandemik ni, kan, kedai gunting rambut tak buka, kan. Lepas tu macam-macam kedai lah yang tak buka. Jadi kita duduk di rumah, kita pandai-pandai lah kita jaga diri kita, kan. Okey, keduanya kita berkongsi. Kalau kita rasa kita dah okey dalam menjaga diri sendiri, kita kongsikan maklumat ini semasa dalam perniagaan ataupun semasa dalam kepulihan. Okey, kita kongsi kepada rakan-rakan kita macam mana cara kita menjaga diri sendiri. Itu bila rakan-rakan ikut, so dia akan kita akan merasa satu kepuasan dalam diri sendiri, mana rakan-rakan kita mengikuti jejak langkah kita. So dia pulih, kita pun akan pulih. Okey, mengenal pasti teknik-teknik dan strategi dan melakukan perubahan dalam diri untuk kekal dalam kepulihan. Ini saya cakap ni tadi, bila kita dari segi fizikal dan juga dari segi kerohanian, kita buat secara berterusan dan kita jangan tinggal lah. Bila kita dah mula menjaga kebersihan, bila kita dah mula menjaga dari segi dalaman kita, kerohanian, so kita teruskan. Kita jangan buat di tengah jalan. Bila kita buat, kita rasa tak okey, then kita akan kembali kepada kancah perniagaan semula. Okey, matlamat untuk menjaga diri sendiri ni, klien atau kita dapat memahami pentingnya menjaga diri sendiri. Pentingnya mempunyai penghargaan diri semasa dalam kepulihan. So bila tak ada penghargaan diri ni, kita akan jadi down lah. So pentingnya penghargaan diri ni. Dari aspek kehidupan klien yang perlu diubah. Okey, saya rasa sampai di situ saja perkongsian saya. Jagalah diri kita di zaman pandemik ni. Jadi itu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.